Assalamualaikum. Bersama saya Muhammad Syahrizam Awang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Selasa 6 Julai 2021. Perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di Sabah. Tiada suntikan baru dibuat bagi fasa 1 dos pertama dan dos kedua PICK Sabah setakat semalam. Jumlah kumulatif masing-masing kekal 63,056 orang dan 56,019 orang. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masdi Manjun, bagi fasa 2 dos pertama PICK, seramai 520 orang telah menerima suntikan vaksin harian, menjadikan jumlah kumulatif 331,153 orang. Manakala fasa 2 dos kedua, seramai 7,998 penerima suntikan baharu dengan jumlah kumulatif 171,807 orang. Sementara itu, Sabah mencatatkan 263 kes jangkitan baharu COVID-19 semalam, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 70,720 kes. Daerah Kota Kinabalu mencatat kes tertinggi iaitu 89 kes, diikuti Kudat 37 kes dan Tawau 34 kes. Terdapat 2 kluster baharu direkodkan semalam iaitu kluster Jalan Kayu Madang, Kota Kinabalu Tuaran dan kluster Lorong Berjaya, Kota Kinabalu. Pengantaran bekalan vaksin COVID-19 ke Sabah perlu dipercepatkan demi melancarkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di negeri ini. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, Kerajaan Persekutuan telah mengumumkan sebanyak 1 juta dos vaksin lagi akan dihantar ke negeri ini dalam masa terdekat. Pada masa sama, rakyat negeri ini segera mendaftar sebagai penerima vaksin. Jangan ragu-ragu mendaftar dan teruslah kita meminta untuk divaksin. Sekarang proses untuk bervaksin juga mudah. Di kawasan kampung kita ada GPKK. GPKK inilah yang akan mengumpul senarai berkenaan dan kita boleh ke PPV atau tempat penerimaan vaksin berkenaan. Jadi ini akan memudahkan proses untuk kita menerima vaksin. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mengadakan perbincangan dan melawat tapak Tanah Perkuburan Islam Kampung Lobo Menggatal bersama pihak MUIS, JAINS dan pihak berkaitan termasuk wakil masyarakat dari kampung berkenaan. Sementara itu, mengulas mengenai ahli jawatan kuasa dan jemaah yang telah lengkap mendapat 2 dos vaksin sahaja dibenarkan menunaikan solat di surau atau masjid. Katanya satu perbincangan akan diadakan hari ini bagi menyemak dan memperincikan perkara tersebut. Perbincangan akan melibatkan semua pihak berkaitan seperti MUIS, JAINS dan Mufti Negeri. Pembudayaan Sains, Teknologi dan Inovasi STI perlu dipupuk dalam kalangan rakyat negeri ini sebagai pemangkin kepada pembangunan sosio-ekonomi Sabah. Kerana itu, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah KSTI melancarkan Karnival Sains Sabah KSS 2021 berlangsung selama 3 bulan bermula semalam. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Yaakob Khan berkata, Karnival dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri bersama KSTI dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia MOSTI ini antara lain memfokus kepada ilmu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM sekaligus meningkatkan bilangan pelajar STEM di Sabah. Pembudayaan STI perlu diperluaskan bukan sahaja secara informal tetapi turut merangkumi pembudayaan berkaitan pengaplikasian teknologi di setiap lapisan masyarakat. Beliau menyatakan demikian ketika Majlis Pelancaran KSS 2021 secara maya di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Negeri, Datuk Dr. Misrin Radin berharap generasi muda mengambil bahagian dalam program tersebut dan bersaing secara sihat walaupun negara diuji dengan pandemik COVID-19. Dunia revolusi 4.0 memerlukan generasi masa depan yang berilmu, berdaya saing dan berdaya maju. Mencetus kejayaan membanggakan bukan sahaja kepada keluarga tetapi kepada bangsa dan negara. Sebanyak 12 pertandingan akan diadakan secara dalam talian mengikut kategori pelajar prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan pendidikan khas, manakala 4 pertandingan di bawah program pedalaman STEM Challenges khusus untuk pelajar di pedalaman yang tidak mendapat capaian internet serta peralatan komunikasi terhad.
Seramai 400 penduduk daripada 63 ketua isi rumah terlibat dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD Kampung Muhibah Putatan bermula 3 hingga 16 Julai ini berikutan penularan jangkitan COVID-19 di kawasan tersebut. Kesemua penduduk kampung berkenaan juga sudah membuat saringan dikendalikan Jabatan Kesihatan Negeri sejak 3 Julai lalu. Pegawai Daerah Putatan Zainuddin Awang berkata pihaknya juga baru sahaja selesai mengagihkan bakul makanan kepada penduduk terlibat. Yang terlibat penduduk di Putatan di kampung ini sebanyak 63 kir ataupun 63 buah rumah, dan setakat ini kita telah baru siap mengagih-agihkan bakul makanan kepada mereka-mereka yang telah di PKPD-kan di Kampung Muhibah ini. Beliau ditemui media selepas meninjau kawasan berkenaan di Putatan. Sementara itu, Ketua Polis Balai Putatan SI Jumain Lanusu mengingatkan penduduk kampung berkenaan agar terus berada di rumah demi memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Saya menasihatkan kepada penduduk-penduduk di kawasan ini supaya sentiasa mematuhi SOP yang telah pun dikeluarkan, dan adalah diingatkan supaya orang-orang kampung ataupun penduduk di kampung ini sentiasa bekerjasama dengan pihak keselamatan. Setakat ini, pelaksanaan kawalan melibatkan 6 anggota keselamatan termasuk Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA. Sebanyak 20 bakul makanan diagihkan kepada penduduk terkesan akibat pandemik COVID-19 di sekitar Kota Kinabalu. Jumlah itu daripada 80 bakul makanan yang berjaya dikumpul Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu yang akan diagihkan dari semasa ke semasa kepada mereka yang dikenal pasti melalui Ketua Polis Balai di kawasan pentadbiran masing-masing. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Muhammad Zaidi Abdullah, usaha ini adalah sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat Polis Diraja Malaysia PDRM untuk membantu orang awam. Iaitu program di mana kami mendekati orang awam yang kita rasa terkesan dengan pandemik COVID-19 ini untuk memberi sedikit bantuan berupa bahan-bahan makanan, bahan-bahan keperluan asas harian. Beliau ditemui media selepas menyampaikan bantuan bakul makanan dalam program ziarah kasih PDRM IPD Kota Kinabalu kepada penduduk terjejas COVID-19 di Balai Polis Inanam. Program turut dijayakan bersama skuad Aman Wanita, Amanita dan Persatuan Keluarga Polis Perkep Kota Kinabalu yang diketuai Ketua Bahagian Pengurusan Daerah Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah merangkap Ketua Amanita DSP Rosnah Awang Amit. Malaysia harus bersiap sedia menghadapi persaingan perniagaan dalam kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMP, IAGA. Ia penting agar negara tidak ketinggalan mendapat manfaat pelbagai peluang sama ada aspek sistem pentadbiran dan aset BIMP, IAGA dalam tempoh 10 tahun akan datang. Utusan khas BIMP IAGA Sabah, Tan Sri Pendikar Amin Mulia berkata, antara persaingan perniagaan tersebut seperti emas, arang batu serta minyak dan gas di Mindanao, Filipina serta Pusat Pentadbiran Negara Indonesia di Kalimantan yang bakal memberi impak kepada Sabah. Yang harus kita ingat bahawa di negara jiran-jiran ini mereka mempunyai juga aset, misal kata emas, arang batu, minyak, gas. Kalau di sebelah Sandakan, perantaran Mindanao dan Sandakan itu, saya dipahamkan bahawa di situ aset-aset ini letak. Jadi kebanyakan ini adalah di sebelah Filipina. Beliau ditemui pemberita selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Tujuan kunjungan berkenaan antara lain memberi perkembangan terkini mengenai BIMP IAGA. Sementara itu turut melakukan kunjungan hormat terhadap Tun Johar, Pegawai Perhubungan Tentera Nasional Indonesia TNI Kota Kinabalu, Lieutenant Colonel Roma Paul, yang merupakan kunjungan pertama setelah 3 bulan memulakan tugasan di negeri ini. Kami banyak juga melakukan kerjasama dalam bidang patroli bersama dan kemudian juga exercise. Namun karena ada pandemi COVID, kami tidak dapat melakukan semua apa yang sudah menjadi program dalam unit komandan. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri kerana memberi bantuan kepada warga Indonesia yang terkesan COVID-19 di Sabah.
Peruntukan RM300,000 yang disalurkan kepada ahli parlimen untuk program bantuan bakul makanan memperlihatkan komitmen kerajaan dalam memastikan rakyat mendapat bantuan sewajarnya. Inisiatif itu sekaligus dapat membantu meringankan beban rakyat yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19. Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Abdul Rahim Bakri berkata, peruntukan menerusi pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi PEMULI berkenaan membolehkan ahli parlimen meneruskan agenda membantu rakyat terjejas di kawasan masing-masing. Membolehkan mereka memberikan tumpuan di kawasan masing-masing supaya isu-isu berkaitan dengan golongan-golongan yang terjejas, khususnya golongan berpendapatan rendah, golongan asnaf, dapat diselesaikan. Beliau yang juga ahli Parlimen Kudat ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, menurut Dekan Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Dato' Kasim Mat Mansur, peruntukan berkenaan antara wadah terbaik ahli Parlimen membela nasib rakyat. Kita melihat ini satu pendekatan yang sangat positif. Tentunya RM300,000 itu tidak mencukupi, tetapi dalam keadaan kerajaan sekarang ini sebenarnya berperang untuk memerangi COVID. Tetapi apa yang dilakukan ini sebenarnya sekurang-kurangnya memberi kelegahan, menyantuni masyarakat yang memerlukan. Dalam pada itu katanya secara keseluruhan pakej pemuli yang dilancarkan kerajaan dengan nilai RM150 bilion dapat memberi bantuan menyeluruh kepada rakyat. Pakej yang sangat memberi impak yang besar kepada kecairan tunai dalam pasaran dengan suntikan yang besar kepada vaksinasi ini daripada pakej rancangan ekonomi berpotensi untuk meredahkan penularan wabak ini dan dalam masa yang sama proses vaksinasi ini dapat dipercepatkan. Pemulih menumpukan 3 fokus utama iaitu meneruskan agenda prihatin rakyat, menyokong perniagaan dan meningkatkan vaksinasi. Sekian berita Pagi Sabah. Segera daftarkan diri sebagai penerima vaksin COVID-19. Saya Muhammad Syahrizal Mawang. Salam hormat.